أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-35 sampai ke-37. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala'u." Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala wa'aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu wartafa'atil aswatu fil masajidi au kama qala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi melalui Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di malam ni kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di malam ni kepada ahli keluarga Nabi dan para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam ni masih lagi dibagi kesempatan kepada amba dan kepada sidang penonton sekalian, yang mana setiap malam satu jam 8 insya-Allah kita bersama di Babo Channel bertemu dengan amba di malam ni sikit sebanyak supaya menunggu mengatuk mata di malam ni kita boleh mengaji sikit sebanyak. Kerana keadaan COVID, keadaan penyakit virus, keadaan manusia hidup di dalam ketakutan dan kebimbangan, nak rakyat kata. Baik kita boleh mengaji di dalam YouTube kita ataupun YouTube kita. InsyaAllah malam ni kita sama-sama ikuti dalam pengajiannya. Nak sambung lagi pengajian
Sebagaimana hadis Nabi yang duk cerita 15 perkara yang Nabi cerita bahawasanya bila umat dia tu laku benda ni, buat benda ni, Allah Ta'ala segerakan bala turun. Maka malam ni kita duduk di akar yang kena. InsyaAllah malam ni akar kena 7 yang ke-8 insyaAllah Ta'ala. Baik, sebelum ke sana kita mari dengar dulu sebagaimana ayat dalam suratul Maidah ayat 35 sampai ke 37 yang mana amba baca sebentar tadi ni. Apakah yang Tuhan duk cerita kepada kita semua ni? Amba nak cerita berkenaan dengan Allah Ta'ala duk cerita dalam Quran dia. Kerana dalam Quran ni banyak 30 juzuk, tapi bukan semuanya kita tahu dan kita reti. Yang kita dapat belajar hanya pilih-pilih saja yang boleh amba cerita dan juga menerangkan ayat-ayat Al-Quran kepada sinar penutung ibu-ibu, ayah-ayah dengan secara darat-darat, dengan secara orang panggil orang hulu, orang darat lah. Nah, secara kampung kita ngaji secara kampung. Tu insya-Allah malam ni amba nak cerita sikit sebanyak. Kita masih lagi dalam pengajian kita ni sambungi dalam minggu yang telah lepas. Baik, malam ni amba nak ceritanya yang pertama sebelum masuk ke cerita kita. Panggil cerita yang asasi yang kita duk ceritanya iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, amba mengajak demo di malam ni ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton sekalian, sebagaimana Tuhan duk cerita dalam suratul Maidah bermula dari ayat 35. Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wabtaghu ilaihil wasilah. Tuhan duk suruh kita saat ni cari jalan untuk dapat ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu Tuhan suruh kita ni bertakwa. Tuhan suruh kita ni takut ke dia. Tu kecek mudah-mudah, kecek bahasa kapung. Hei orang mukmin, hei orang Islam, hei orang mukmin, takutlah kamu kepada Allah. Tu kecek mudah-mudah, mudah retinya. Tuhan suruh takut ke dia. Ni takwa ni, takwa ni. Lepas tu Tuhan kata pula, wabtaghu ilaihil wasilah. Suruh kita cari, suruh kita campai, suruh kita cari jalan-jalan, wasilah-wasilah untuk campai ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Tuhan suruh cari jalan, jumpa dengan takwa. Pisahlah. Pisahlah. Tuhan suruh itu. Wabtaghu, suruh kita cari jalan. Ilaihi, kepadanya, kepada takwa. Al-wasilah, tangga-tangga, jalan-jalan, wasilah-wasilah nak sampai ke takwa. Nak buat macam mana? Nak kita ni ada takwa di dalam diri kita. Nak kita ada takwa dalam hati kita, dalam badan kita, dalam jasad kita ni. Nak buat macam mana kita nak semaikan takwa ke dalam diri kita, nak bubuh takwa ni. Kerana apa boleh Tuhan selalu kata begitu? Kerana takwa ni, nak ayat kata penting sekali di dalam hidup. Penting sekali di dalam hidup takwa ni. Kerana sebab itulah takwa ni dalam Quran banyak duk cerita takwa. Berpuluh-puluh duk cerita tentang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Dah banyak. Kerana takwa ni apa panggil punca. Sebab-sebab satunya apa panggil pengukuran Allah Ta'ala. Pengukuran Allah Ta'ala ni takwa. Hak Tuhan ukur kita ni molek tak molek ni, hak sama-sama duk mengaku berlaku ni. Mu mengaku kata betul, aku mengaku kata betul, mu mengaku kata molek, aku kata molek, aku kata kamu tak molek, mu kata aku tak molek. Semua saat ni tu duk tuduh menuduh saat ni tu. Mana pengukuran kata comel tak comel? Ialah takwa. Takwa.
Di sisi Allah Ta'ala ni takwa lah panggil tali eci. Tali eci, pengukur yang sebenarnya di sisi Allah Ta'ala ni comel tak comel, dia di takwa. Takwa. Sebab tu Tuhan ni selalu tekan suruh kita ni bertakwa. Suruh kita ni bertakwa. Di antaranya ayat yang dia cerita dalam Qurannya, Tuhan kata kena, Tuhan kata inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallah. Inna akramakum, sesungguhnya semelia-melia kamu indallah, di sisi Allah Ta'ala. Tuhan kata semelia-melia kamu di sisi Allah, di sisi aku ni atqakum. Atqakum, siapakah di kalangan kamu iaitu lebih takwa. Lebih takwa. Orang lebih takwa. Mana hak takwa lebih sekali? Kalau sama-sama takwa, tengok. Ya ni takwa juga 50%. 50%. Dia ni tak takwa 75%. Dia ni 80, dia ni 90. Siapa dia hak tinggi sekali? Takwa kepada Allah Ta'ala. Hak itulah orang hak molek sekali. Tak usah dia mengaku lah. Ni nak cerita kata Allah Ta'ala ni suku. Kalau mengikut mulut kata, kalau mengikut ucapan mulut, mengikut orang mengaku, siap sungguh lah. Tuhan malah bersyurga no ya tu. Tuhan malah bersyurga lah. Banyak. Tak ada siapa dia mengaku tak molek seorang buk. Tengah-tengah buat dosa tu duk royak lagi, molek dia. Molek kena. Ni nak royak kata, di sisi Allah Ta'ala nak tengok orang comel tak comel, orang molek tak molek, orang tinggi tak tinggi, orang yang paling agung sekali ialah takwa. Kerana Tuhan royaklah inna akramakum indallahi atqakum. Semelia-melia di kalangan kamu hei manusia ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebab tu takwa ni ada setiap sudut. Dalam Quran pun banyaklah buku puasa tu royak takwa juga. Buku puasa la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi takwa ni nak ayat tu duduk mula-mula ni. Hak Tuhan buat kira nak ukurnya takwa. Yang mana hadis Nabi dia royak tu, Tuhan tak tengok rupa kamu. Tuhan tak tengok kepada rupa parah cantik kamu, tak. Tuhan tengok dalam hati kamu. Maksud hati situ nak ialah takwa kita. Takwa kita itulah. Sebab hari ni nak ayat takwa ni. Hari ni nak ayat tu susah sekali takwa ni. Sehingga takwa ni dijadikan satu rukun ketebah jemaah. Dijadikan satu rukun ketebah jemaah. Iaitu kena masuknya takwa. Tuk khatib masjid mana, kampung mana yang baca ketebah tidak ada takwa, maka ialah ketebah tu tak terpakai, tak guna. Tak terpakai, tak guna. Maksudnya tak sah kita nak semaya. Mana kata semaya jemaah di hari itu tak sah. Pasal apa? Pasal ketebah tak cukup rukun. Bila ketebah dah punah, maka semaya pun tak dibilangkan semaya jemaah. Ni nak ayat kata besar sekali. Sebab tu tok khatib mana kena kata ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, kena kata ittaqullah. Ni nak ayat kata besar tak besar takwa. Takwa ni mesti. Hari ni yang kita ada hari ni amo demo support lah. Hari ni yang susah sekali kita nak cari takwa ni. Kita nak cari takwa di hari ni kita berasa susah. Payah sekali kita nak bubuh, kita nak semaikan takwa ke dalam diri kita ni, payah sekali. Kecek tak payah, tapi nak rasa sungguh, hakiki sungguh. Ni nak disampat sungguh. Pasal saya kata boleh sampat sungguh tu payah. Kenapa boleh kata payah dah hari ni? Bukti bertamu-tamu. Bukti beratus-ratus, beribu-ribu nak ayat atas di hari ni. Kenapa boleh kata tidak tertakwa? Kerana hari ni insya-Allah kata maksiat di tempat kita ni melanda kita. Makin sehari makin kuat, makin sehari makin banyak, makin masa makin bertambah nak ayat tu. Dulu dengan hari ni lebih banyak daripada dulu lagi maksiat.
perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti umat di akhir ni kurang takwa. Kurang takwa. Kalau orang takwa, dia tak lakukan maksiat-maksiat. Dia tak buat benda-benda tak comel. Dia tak lakukan apa yang Allah Ta'ala larang dia. Di hari ni tak, hari ni banyak sekali. Tak kira di segi mana. Banyak orang menipu pun banyak, orang buat benda haram pun banyak, orang maksiat pun banyak. Macam-macam beratus-ratus bahkan beribu-ribu macam. Peseng maksiat tu banyak sekali. Kalau nak bilang habis. Banyak. Hak jenis menipu berapa jenis saja hak menipu. Hak menipu mentah-mentah, hak menipu buta-buta, hak menipu secara lahir-lahir berapa basuh. Tu nak ayat kata. Hak tipu orang pesen tu, hak orang tipu orang pesen ni banyak mana. Jadi dalam diri manusia di hari ni seolah-olah tak ada takwa, tak ada. Hari ni orang dengar saja. Hari Jumaat tu khatib tu nak kali, nak minggu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tu nak ayat kata takwa. Tu besar takwa. Jadi takwa ni sebab tempat tu hai ukur. Tersudut mengaku lah siapa dia pun. Di peringkat mana orang. Di lapisan mana orang. Nak ayat kata takwa ni Tuhan akan kira di akhirat esok. Sebab tu hari ni kita nak takwa ni. Nak kena takwa ni. Sebab tu payah bukan mudah. Kecek pandai belakang, kecek ni pandai nak ayat tu. Kecek ni kat Allahu Akbar. Nak ayat tu reti belakang. Kecek agama perti, kecek dunia perti, kecek negeri luar pun tahu, kecek negeri dalam pun tahu pak dapat. Aling dia. Tapi tak ada takwa. Takwa ni payah sekali. Takwa ni payah sekali no ayat tu. Payah. Di hari ni lebih lagi kita duduk di penghujung dunia di hari ni. Payah ibu-ibu. Payah pocik panghui di hari ni no ayat kata. Kadang-kadang kita tak boleh harap. Orang di keliling kita sekalipun. Kadang setengah tu dalam keluarga kita sekalipun no ayat tu. Ada tipu menipu. Tu adik-beradik sekalipun nak ayat tu 4-5 beradik tipu menipu nak ayat kata Allahu Akbar. Tak ada takwa, tak ada rasa takut ke Tuhan dak. Adik tipu abang tipu adik, kak tipu adik, macam-macam, sepupu, 2 pupu, 3 pupu, pak saudara, anak saudara tak kira lah nak ayat tu. Lagi orang luar tak kena berkecek dah. Hari ni nak ayat kata sebab takwa tak ada. Cuba tengoklah. Cuba tengok. Kalau tengok hari ni ayat Allahu Akbar. Tak ada orang nak cerita ayat tu. Apabila tidak ada keselamatan segala-gala di hari ni. Diri kita tak selamat. Harta kita tak selamat. Keluarga kita tak selamat. Anak-anak kita tak selamat. Cuba tengok hari ni. Pasal kita tak ada takwa. Kita tak ada takwa no ayat tu. Orang ada harta banyak. Allah hari ni habis licin. Orang ada kecek. Pagar demo buah ayat selayu. Tak ada naik demo semua. Apatah lagi wah deriya. Apatah lagi wah dokong. Apatah lagi buah seto, buah manggih no ayat kata. Hani nak ayat tu hari ni curi penuh pena nak ayat tu. Tak boleh harap nak ayat tu. Hak dalam kampung pujolo, luar kampung pujolo, hak waris warah pujolo, orang luar sama telah. Hani nak ayat tu tidak ada takwa. Habis lalu. Tak boleh nak harap ke apa. Apa saja yang ada dalam rumah kita, pecah rumah itu, pecah rumah sini. Allah tak ada ayat tu. Tak ada. Curi ni hari ni. Hani tidak ada takwa nak ayat tu. Berapa orang yang ada takwa sungguh nak ayat tu. Hari ni. Tu nak cerita di segitu. Banyak lagi lah. Hak tipu menipu hak. Tak selamat. Diri tak selamat nak ayat kata. Orang tu deki, orang ni deki. Hak tu buat kenak dia tu. Dia tu ambil nak kerak. Dia tu ambil toyu, ambil anak kerak. Nak ayat kata. Buat kenak orang. Banyak mana hari ni pocik-pocik nak ayat kata. Tak ada takwa.
Tak ada mikir tentang agama dak. Seolah-olah dia rasa kata dia tak mati. Dia tak mati hidup nak ayat kata. Banyak. Wak nak orang ni banyak sekali lah nak ayat kata. Banyak orang duk pergi tempat siang ni banyak lah. Masuklah ketik Tok Cha nak ayat tu. Orang Melayu, orang Tino, orang Jatah, hok tak pakai dakwah, hok pakai tudung, tak pakai tudung ada belakang. Pergi cari gapo nama tu, pergi cari benda nak buat khenak orang. Sebagai cari dukung untuk nak santet. Untuk nak buat khenak orang nak ayat kata. Banyak mana hari ni nak ayat tu. Tuhanlah Maha Kuasa, Tuhanlah Maha Tahu nak ayat tu. Dia hari akhirat esok boleh tengoklah sinar mata lah mu. Sinar mata lah tengok. Siapa dia buat zalim, siapa dia di hari ni boleh sinar mata lah. Hani nak ayat di hari ni takwa ni payah. Untuk kita nak semai di dalam diri kita, nak semai, nak masuk, nak tanir dalam diri kita ni payah sekali. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata Allah Ta'ala dah cerita dalam Quran. Lagi pula Tuhan kata pula wabtaghu ilaihil wasilah. Tuhan suruh kita cari jalan juga. Tuhan ni suruh kita cari jalan juga. Suruh cari wasilah-wasilah, tangga-tangga. Nak buat macam mana nak boleh takwa? Hani Tuhan suruh pula. Wabtaghu. Suruh kita cari. Nak jumpa dengan takwa juga. Apa tu al-wasilah? Wasilah ni, tangga ni. Tu. Nak wisapa ke takwa ni nak buat macam mana? Cari. Ada kala kita cari takwa dengan belajar ilmu agama, kita mendengar dan juga di antaranya wasilahnya kita hayati Al-Quran, mengaji tadabbur Al-Quran. Tahu apa perintah Allah Ta'ala, tahu azab Allah Ta'ala lagi akan datang. Takut dengan neraka, takut dalam kubur, takut segala-gala di akhirat lagi akan datang. Balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu panggil wasilah juga. Hari ni, tak ada orang nak ayat kata tahu. Tak ada bahasa takut, tak ada bahasa takut dengan alam akhirat. Sebab tu ia sanggup buat khenak orang. Banyak. Miyak mati bunuh hatu raya. Tu. Anak kerak, anak tak kerak ada belakang nak ayat kata. Selain daripada tipu nak ayat, selain daripada buat nyanyi kat orang, buat zalim kat orang, banyak sekali hari ni. Tapi insya-Allah orang ni akan dibetal di akhirat esok. Tuhan akan tanya satu persatu. Bahkan dia akan terima dalam kubur lagi. Ketika dia kembali ke rahmatullah, dia kembali ke dalam kubur, lagi akan datang insya-Allah dia akan jumpa dah orang ni. Orang yang buat nyanyi kat orang, temunglah dengan lagi akan datang. Hani ibu-ibu ayah-ayah, sebab tu payah sekali kita nak dapat takwa. Takwa. Tu khatib baca ketubah anak kali jemaah. Ittaqullah. Jadi kalih dah. Jadi kalih, tak ada bahasa gena, tak ada bahasa berdiri bulu rokmon tak. Hani nak ayat kata. Lagi Tuhan kata pula wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ni Tuhan ada ayat takwa lagi. Wajahidu fi sabilihi. Tuhan suruh kita wajahidu. Apa wajahidu? Berjuang. Tuhan suruh kita berjuang, tukuh lumuh, susah payah fi sabilihi, pada jalannya, jalan takwa. Tuhan suruh kita ni bersungguh mujahadah. Suruh kita bermujahadah untuk mendapatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Tu. Tuhan suruh kita ni bermujahadah bersungguh. Cuba sungguh sikit gak, you boleh takwa. Cuba malam-malam bangun gak. Cuba dengar katik gak. Tutup guru duk baca kitab, tutup guru duk ceramah. Macam mana kita berada dalam alam barzakh. Macam mana kita akan duduk dalam kubur lagi akan datang. Balasan kita mula-mulanya masuk ke alam akhirat ialah alam barzakh, alam kubur. Macam mana orang tidak ada pahala. Macam mana orang yang berdosa dengan Allah Ta'ala. Macam mana orang yang zalim kepada orang. Ni nak ayat tu. Ni suruh kita bersungguh. Jangan main-main, jangan duduk dia-dia.
Jangan berasa sedap, jangan berasa sedap. Ketika kita langkah kaki masuk ke alam barzakh, kita akan sinar mata lah situ, noyak kata. Kenyataan mari satu persatu. Mari selalu buat ciwi, mari selalu dah ingatlah. Macam mana hak kita buat karut masa-masa dulu, bertobatlah. Tobatlah dengan Allah Ta'ala, noyak kata. Tobat banyak dengan Allah Ta'ala, noyak. Tak ada dah hari, noyak. Hani noyak kata, banyak. Orang yang zoling, orang ni banyak sekali. Kenapa? Kerana kosong dalam diri dia, tak ada berasa takut kepada Allah Ta'ala. Apa ni? Tidak ada ketakwaan kepada Ta'ala. Tak ada takwa, tak ada takwa. Hani Tuhan suruh, habis suruh. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Hei orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Wabtagu ilaihil wasilah, suruh cari jalan we dapat takwa. Wajahidu fi sabilih, sungguhlah. Tengok tu. Saat ni dia suruh cari jalan, ni suruh sungguh pula. Sungguh. Mujahadahlah kamu fi sabilihi, pada jalannya, jalan takwa. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu akan dapat kemenangan. Orang dapat takwa, orang dapat kemenangan. Orang takwa tinggi, dia akan tinggi di akhirat lagi ke datang. Orang tidak ada takwa, orang ni selalu mengerjakan apa yang Allah Ta'ala larang. Langgar perintah Allah Ta'ala. Orang tak ada takwa. Sebab itu orang tak ada takwa ni kat hati kerah. Hati kerah. Ikut nak buat apa nama. Dia tak ada bahasa sikit-sikit tak. Bahkan dia bahasa tenggak pula. Sebab tu hari ni kena tengok kita dah. Orang nak kedebel lah dengan agama, kedebel dah jasa dengan agama. Jangan duk kedebel tapa orang. Jangan duk kedebel bunuh orang. Jangan duk kedebel buat khianat orang. Jangan duk kedebel sombong dengan orang, kerana mu akan dibalah lagi akan datang. Ingat molek. Mu akan khising lah. Mu akan cabut lah gigi-gigi mu dan gosi-gosi mu. Akan coh lah kepala mu lagi akan datang. Akan berdarah, tak ada beradu-gadu noyak tu. Hani di akhirat lagi akan datang. Jangan sombong. Kita merendah dirilah di hari ni. Merendahkan diri kita, baiklah dengan manusia, baik dengan orang hari ni. Buatlah jadi kita seorang manusia yang berguna, manusia yang penuh dengan jasa yang baik. Tinggallah jasa di hari ni kepada generasi baru. Buatlah jasa hari ni, apa nama pun yang menjadi sebutan baik kepada kita. Jangan kita terlanjur, jangan kita melampau batas. Ingat molek. Kita kena mati. Bukti mati ni kena buh lah kocek pergi ke mana-mana pun. Kena ingat molek ibu bapa. Kemudian selepas pada tu Tuhan cerita pula. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Saat ni Tuhan ada cerita orang mukmin. Tuhan suruh cari takwa. Ni Tuhan cerita orang kafir pula. Ini keadaan manusia di akhirat lagi ke datang. Ni manusia di akhirat lagi ke datang. Orang beriman Tuhan suruh cari takwa. Bila orang tu ada takwa, orang ni dapat kemenangan. Dapat kemenangan di akhirat esok. Ni Tuhan ada cerita pula ni ayat ni. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a. Tuhan kata, sesungguhnya orang-orang kafir, sesungguhnya mereka yang telah kufur, mereka itu, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, kalau sesungguhnya ada bagi mereka itu milik dia. Tu orang kafir ni, kalau kalau ada dalam milik dia saat ni tu, ma fil ardi jami'a, barang di dalam dunia ni semua. Kita kata orang kafir ni, Allah mak saleh ni, kita kata dia kaya sungguh. Dalam dunia ni hak dia belaka. Orang lain duk tupai dia je. Rumah hak dia, tanah hak dia, kebun hak dia, kereta hak dia, rumah besar hak dia, laut hak dia, sungai hak dia, semua hak dia belaka. Tu Tuhan ada royak dalam Qurannya. Sesungguhnya orang kafir ni nak ayat kalau dia milik dalam dunia ni hak dia belaka, wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah. Wa mislahu ma'ahu,
Dan seumpama barang di dalam dunia ni, ma'ahu, sekali dengan dia. Orang kafir ni kalau dia kaya barang dalam dunia ni hak dia berlaku, dan seumpama barang dalam dunia ni, mana kita kata atas bintang, atas langit lagi hak dia juga, supaya dengan dunia ni juga. Tu. Lepas tu dia bawa pergi sekali dengan dia, ma'ahu. Dia bawa pergi sekali dengan dia di akhirat esok ni. Nak ayat tak orang kaya atas dunia ni, tapi dia kafir. Buat pergi apa tu? Tuhan kata, liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah. Kerana nak tebuh, kerana nak bayar, min azabi yaumil qiyamah, daripada azab di hari kiamat esok. Ni Tuhan ada ayat. Gini nak ayat mudah-mudah. Orang kafir ni kalau dia kaya atas dunia, kaya dia sorang je. Dalam dunia dia sorang. Lepas tu ada lagi support dengan dunia ni. Support dengan dunia ni. Kita kata mana? Kita tak tahu bulan ke, di atas planet lain ke. Hak dia milik dia juga. Kekayaan dia juga. Milik dia juga. Lepas tu dia nak, dia wagi di akhirat esok. Dia mati, dia wagi. Wagi dunia sebutir. Wagi bulan, wagi bintang, wagi matahari umpamanya. Hak milik dia berlaku. Tu. Wagi apa tu? Nak bayar. Nak bayar apa? Bayar azab hak dia kena azab di hari kiamat esok. Tu nak ayat kata, dia kaya sampai tangan tu Tuhan royak. Padahal tak ada. Tapi Tuhan royak begitu melampau. Sampai tangga tu sekalipun. Tu kata kita ada. Kaya begitu sekalipun. Nak ayat kata. Apa Tuhan kata? Ma tuqbila minhum. Nascaya Tuhan tak terima daripada mereka itu orang-orang kafir. Tuhan tak terima pocik-pocik weh nak ayat. Pak kita tak kena berkecek lah, muka tak ada dulu lagi dah. Kau sesak dulu lagi dah. Duk hari-hari pun motong getah orang, menoreh getah orang. Berkebun orang. Menanam makan upah orang. Buat bangun hak orang. Anak kali demo je. Tak kena berkecek lah. Tuhan ada royak walau begitu kaya sekalipun nak pergi tebuh di akhirat esok. Azab yang Tuhan nak azab dia, orang kafir di akhirat esok, dia kena azab. Orang kafir ni dia kena azab di akhirat esok. Tiba-tiba Tuhan kata kalau dia tu ada harta dunia sekaya-kaya sekalipun, lebih daripada dunia ni lagi, 2 butir dunia, 3 butir dunia, 4 butir dunia ni sekalipun dia bawa pergi di akhirat esok, nak tebuh, nak bayar, nak jamin, nak melepaskan diri dia daripada azab Tuhan di akhirat esok, orang kafir ni, Tuhan kata ma tuqbila minhum. Tuhan tak terima. Barang dunia tak ada harga kali di sisi Allah Ta'ala. Sampai Tuhan tak terima. Tuhan nak buat berapa, Tuhan tak ada perlu. Tuhan tak ada nak kau nasi, Tuhan tak ada nak kau duit, tak ada nak kaya Tuhan. Tuhan tak ada nak kau rumah, Tuhan tak ada nak kau kereta. Tuhan tak ada nak kekayaan apa-apa pun ayat. Sebab tu Tuhan tak terima. Apa nak ceritanya? Hani apa ni orang kufur, orang kafir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak laku di akhirat esok ayat. Tak laku di akhirat esok lagi kelatihan ayat. Hani harta dunia no ayat tu. Harta dunia. Dia nak apa ni? Tuhan tak terima daripada mereka itu, walahum azabun alim. Tuhan kata di akhir ayat tu kata, walahum azabun alim. Boleh bagi mereka itu orang kafir di akhirat esok. Bila tak boleh nak tebuh dah, tak boleh nak bayar dengan duit pitih dia, tak boleh nak bayar dah dengan harta-harta kekayaan dia di dunia dan sebagainya, maka orang ni azabun alim. Walahum azabun alim. Boleh bagi orang tu, kena bagi orang tu azabun alim, seksa yang sangat pedih. Alim makna pedih, sakit. Bahasa kampung kata sakit. Allah, sakit. Pas cuba kita rasa tengok sakit lagu mana sakit. Cuba tanya orang jadi bisu sakit, tekoh nanuh duk berakuk nanuh lagu mana. Cuba tanya orang hak kena bajak, kena parah. Sakit cara mana?
Cuba tanya orang hok jadi maring, orang jadi buah pinggir, orang jadi sebagainya penyakit yang seksa-seksa no ya. Tu. Sagu mana boleh royak? Allahu Akbar. Taala. Dia tu semalam tak tidur, duduk gelepas tolong. Adulah sakit. Mulut dia royak sakit. Tu sakit di dunia no ya tu. Sakit di dunia. Tu. Tapi di akhirat esok azabun alim. Azab yang begitu sangat sakit. Alim mana pedih sakit no ya tu. Tak ada orang royak, tak ada bandingin no ya sakit. Kita pun kena benda sikit-sikit pun tak ada dah. Sakit dah nak gamuk dah. Sakit gigi tu habis terik dah noyak dah. Sakit kepala tu noyak dah. Sakit perut pun habis terik dah kita noyak. Ketah guguk dah ketah dah kita noyak. Tapi azab akhirat esok ingat molek azabun alim. Ni tu ada royak di awal-awal lagi di dunia lagi ibu-ibu ayah-ayah. Sidang penonton sekalian. Ni kita nak bagi tahu benda ni. Siapa dia tahu banyak benda ni, orang ni akan tekadkan ketakwaan dia. Baru berasa takut kepada Allah Ta'ala. Baru berasa nak beradukan maksiat yang dia laku. Tu. Ni nak ya. Bila kita tahu keadaan. Ni Tuhan ada royak orang kafir ni. Tuhan ada royak orang kafir. Hagina Tuhan tak royak orang beriman. Kerana orang beriman ni Tuhan tak ada cedera neraka dah. Tuhan tak ada cedera. Sabit dia tak ada royak kata orang beriman itu masuk neraka. Kerana orang beriman ni betul-betul tulus iman dia nak ayat kata. Dia akan jumpa dengan syurga. Sebab itulah nak bui kita ni tinggi, orang beriman tingginya di akhirat lagi ke datang, ialah kena selalu dengan takwa. So cari takwa. Takwa ni membahagiakan kita baik dunia juga akhirat. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian. Ni keadaan kita tu ada royak. Ni manusia di akhirat esok. Orang kafir ni bila dia kena azab dah, Tuhan ada royak di akhirat esok. Tuhan ada royak dalam Quran dia kena dengan orang kafir di akhirat esok. Bila dia Tuhan tak terima tebusan dia, Tuhan tak terima rayuan dia, permintaan dia, bayaran dia, Tuhan tak terima kerana dia kupu, kerana tak beriman kepada Allah Ta'ala, mengkayu secara mana kali pun tak ada pakar pun, tak ada guna gapo kali. Ni nak ayat tu, tak ada guna gapo. Ni orang kafir, orang tak beriman ayat tu. Ni Tuhan ada royak dalam Quran ni, bukan amo ada royak dah. Amo tulus siapa? Tulus royak hak Tuhan royak dalam Quran ni, keadaan orang kafir. Sebab tu nak ayat tu hari ni alhamdulillah kita jadi orang Islam. Orang Islam hari ni jaga molek. Jangan tengok orang tu, jangan tengok orang ni. Kita kena tekadkan takwa kita. Takut ke Tuhan, ingat molek. Kerana ingat hari kita pergi ni kita duduk sore dalam kubur. Tak ada siapa dia tolong kita, malaikat amalan kita. Maka amalan kita kalau tidak ada ketakwaan, macam mana nak mari ikhlas kita? Tak ada ikhlas dengan Allah Ta'ala. Pasal punca tak ada takwa kita. Semata-mata takut kepada Allah Ta'ala tak ada. Tu. Maka Tuhan kata pula, orang kafir ni, di akhir ayat Tuhan kata, yuriduna an yakhruju minan nar. Yuriduna an yakhruju minan nar. Duk pisah mereka itu bahawa nak tubik mereka itu daripada neraka. Yuridun mana kandak mereka itu, nak mereka itu, mau mereka itu bahawa nak keluar, nak tubik. Orang kafir bila dia kena azab Allah Ta'ala, sakit selajak, pedih selajak, Allah adullah. Pakak nak tubik lah for dia, pisah lah nak tubik. Ni Tuhan ada royak lah Quran. Ni keadaan sebab keadaan manusia bila kena azab di akhirat esok lagu tu. Ni orang kafir, kalau orang Islam pun dimakian lah. Bila masuk neraka Allah Ta'ala lagi akan datang. Siapa dia tak patuh dengan syariat Allah, siapa dia tak patuh dengan undang-undang Allah, siapa dia tak patuh dengan suruhan Allah, maka begini juga royak tu. Ni Tuhan ada royak orang kafir macam ni.
Macam ni nak ayat tu. Ni maki orang Melayu pun kalau tak heran dengan Tuhan, tak ada takwa dengan Allah Ta'ala, buat maksiat banyak, macam ni, macam orang kafir ni jugalah. Tapi Tuhan dia tak royak kata orang beriman. Dia kira kata orang beriman ni orang nombor satu dah, orang masuk surga dia. Apakah Tuhan nak royak kata orang beriman masuk neraka? Sebab tu dia tak royak. Dia royaknya orang yang kufur, orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hani Tuhan nak royak. Bila dia kena azab, dia nak taubik. Yuriduna, dia nak taubik. Tu dia nak taubik. Kita panggil dia nak taubik. Dia pisah nak taubik daripada neraka. Tu bila sakit lajak, azab lajak, Allah pisahlah buat dia nak taubik, nak taubik, nak taubik. Ay yakhruju minan nar, bahawa keluar mereka itu daripada neraka. Nak taubik daripada neraka. Tuhan kata pula, wa ma hum bi kharijina minha walahum azabum muqim. Ni akhir ayat sekali Tuhan cerita tentang orang kufur dengan Allah Ta'ala. Wa ma hum bi kharijina minha, padahal mereka itu tak boleh tubik daripadanya, daripada neraka. Tuhan royak dah mu tak boleh tubik. Mu nak tubik, duk pisah nak tubik. Tuhan kata mu tak boleh tubik. Ni Tuhan dah royak sendiri dalam Quran. Ni keadaan dalam akhirat esok no ayat tu. Pisahlah lagu mana pun tak boleh tubik dah, tak boleh tubik dah, tak boleh tubik dah. Tu. Dia tak boleh tubik kat lagu mana? Walahum azabum muqim. Tuhan kata. Maka bagi mereka itu azabum muqim, azab pedih, muqim tetap. Jadi tetap kena azab, dah tak boleh tubik dalam neraka. Dia tak boleh tubik dalam neraka, dia kena azab situ dah. Tetap kena azab. Mana gena-gena pun mundut dalam neraka tu lah. 1000 tahun ke 2000 tahun ke 2 juta tahun ke 500,000 juta tahun ke duduk situ lah. Ni keadaan orang kafir ya. Tak ada, telotkan. Khalidina fiha abada. Kekal buat selama-lamanya, nak ayat kata. Dia pun tak boleh tubik. Tuhan royak sendiri. Dia mau turut pisah nak tubik daripada neraka. Tuhan kata tak boleh tubik. Tak boleh tubik dalam neraka. Mungkin kena kena azab, kena azab, kena azab. Tu kita kecek pasal kampung gitulah. Ni Tuhan ada royak ibu-ibu, ayah-ayah. Amba tolong siapa? Tolong wipahai kepada puak kita semua. Supaya nak tahu hakikat sebenar Allah Ta'ala nak cerita apa ni. Ni. Sebab tu amba tu ambil sikit-sikit. Sepotong dua ayat daripada Al-Quran yang mana kita boleh tahu bersama-sama. Semoga kita boleh tingkatkan ketakwaan kita kepada Ta'ala, supaya kita berasa takut ke Tuhan. Ni nak ayat keadaan akhirat esok. Pasal apa dia lawan lah. Siapa dia berasa lawan, siapa dia rasa hanulai, cakap sangat halah. Ni kerja Allah Ta'ala lagi kerata di akhirat esok. Hari ni tak ada pergi lagi ni. Amba tak ada pergi, demo tak ada pergi lagi ni. Hak tak ada pergi tu lah. Hak pergi tu pergi dah. Hak duduk kamu tak ada putih radu ni, kamu semata dah pergi dah. Hak pergi tu dia tahu hakikat sebenar. Hak pergi tu dia tahu hakikat sebenar. No, ya, tu. Bila amba pergi, amba tahu. Bila pak cik pergi, pak cik tahu. Bila mak cik pergi, mak cik tahu. Tak ada kira kerah kepala, tak kerah kepala. Orang royak reti, tak reti. Wak zoling orang ke apa nama, akan jumpa dah hari tu. Ingat molek, ingat molek, ingat molek, ingat molek, ingat molek. Kalau banyak membuat dosa kepada Allah Ta'ala, boleh tengoklah. Mu akan berjerit, tidak ada hari esok. Mu akan berjerit dalam kubur selama-lamanya. Mu akan minta tolong di dalam kubur selama-lamanya. Tak ada orang nak tolong, tak ada orang nak bela mu. Munduk dengan ular kala, munduk dengan azab-azab yang diazabkan oleh Munkar dan Nakir. Sikit lagi nanti tengok. Macam-macam lah. Tu baru duduk di alam barzakh. Baru duduk dalam kubur baru. Tak ada tubik pergi kepada masyarakat lagi, tak ada siapa dalam neraka Allah Ta'ala lagi. Ni nak ayat kata ibu-ibu ayah di hari ni. Adik-adik kita, wairun kita ingat molek lah ni. Ni babo duk royak ni supaya demo boleh make reti. Royak bahasa kapung, bahasa darat dah. Kata reti lagi bahasa ni tak tahu dah lah.
Oh, tak erti dah nak kecek bahasa sakin, tak erti dah. Ni bahasa kapung sekali dah nak royak tu. Tak ada dah. Ni adik-adik pemuda-pemudi ingat molek kita di hari ni. Duk buat benda maksiat, duk buat benda gapo, tak ada semaya beh hari ni banyak mana hari ni. Pakat duk oleh hotel tak ada semaya, ruak tengok royak. Lawai orang tua banyak royak tu. Ingat molek ni babo royak royak tu. Belum dia mau nak berjerit dalam kubur, maka dia mau akan sesar buat selama-lama. Tak ada hari esok dia mau sesar. Ingat molek, kembalilah kita, kembalilah. Kliklah. Klik ke molek semula, klik ke pakai jalan, klik ke humbi jalan semula. Tobatlah, belilah kain sarung pakat semaya, cari masjid royak tu. Tobat dengan Allah Taala banyak. Minta maaf apa yang kita buat salah dengan siapa-siapa dia. Duk ambil barang demo, duk curi barang demo, duk buat apa nama. Hak dengan Tuhan tu minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hani keadaan kita di hari ni. Hani sepotong ayat Quran yang amba boleh sapa ibu-ibu dan ayah-ayah semua sidang penonton yang dihormati sekalian. Tak ada dah, percaya amba dah. Percaya apa? Tunggulah hari kematian kita. Tunggulah hari akhir kita. Tunggulah hari hembuh nafas kali terakhir. Hidung kita tak akan berangin, tak akan bernyawa nak ayat kata. Di hari itulah kita akan dapat kenyataan satu persatu. Lepas soso. Berjeritlah dalam kubur. Hani ibu-ibu, ayah-ayah takut sekali. Habislah kita, tu ayat Quran lebih kurang. Mari kita tengok hadis Nabi yang bagaimana yang kita duk kita duk hayati, kita duk mengaji berkenaan dengan hadis ni, aku yang ke-6 pada malam ni insya-Allah taala. Kita akan sambung. Mari tengok hak Nabi duk cerita apa nama. Perkara-perkara yang menyebab mendatangkan bala. Siapa dia buat benda ni maka dapatlah bala. Bala Tuhan turun selalu nak ayat tu. Baik, kita dah mengaji dah 5 akar dah. Malam ni ialah akar yang ke-6. Akar yang ke-5 minggu lepas kemarin, Nabi kata wa'aqqa ummahu. Anak selalu deraka kepada ibu. Itu kita amba royak belaka dah. Setakat mana royak terhadap anak dua ibu bapa ni, Allahu Akbar, tak ada dah. Habis dengan hadis Nabi, dengan ayat Quran, habis amal ayat belaka dah. Tu ayat kata. Ayat kata. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Tu. Hamalat apa ni? Tu. Ayat Quran ada cerita dalam surah apa tu Hamalathu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Tu ada ayat dalam Quran tu, iaitu ibu kita mengandung kita saling tu penat dan letih, wa wada'atuhu kurha, dia saling kita, dia beranak kita penat dan letih, dia mengandung penat dan letih. Tu nak ayat kata Tuhan ni duk cerita dalam Quran ni supaya kita manusia ni mikir. Sebab tu dalam Quran kata fa'tabiru ya ulil albab, mikirlah orang yang ada otak. Tu fa'tabiru, iktibarlah kamu, ambil iktibar, ambil wak fikir kata ya ulil albab, hei orang yang mempunyai otak akal. Jadi orang ada otak mikir kata lah mek mung tu mu neraka bakpo, orang beranak ke mung, bakpo mu nak godai dia, bakpo mu nak taki dia, bakpo mu hambak dia, bakpo mu buat seksa dia. Tu orang hak orang apa ni? Tuhan kata orang ya ulil albab, orang yang ada otak. Tapi dia ni otak sengit. Otak dia sengit dah tu. Orang tak sengit dia tak buat kepada dua ibu bapa dia. Kerana orang mengasuh dia, orang suap nasi dia. Tapi otak dia sengit dah. Ni di hari ni nak ayat kita banyak. Maka akon ni di malam ni bagaimana Nabi kata wa barra sadiqahu. Nabi kata wa barra sadiqahu, dan anak selalu belokan saing-saing kawan dia. Ni Nabi kata bila keadaan macam ni, balo. Ibu dia deraka. Mek dia deraka. Ibu dia deraka. Sedangkan dia ni wa barra sadiqahu, dan saing dia, kawan dia. Apa tu? Barra, dia buat baik, dia belo saing dia.
Jadi mak dia tak mak dia wahuduh, mak dia deraka, mak dia lawan, tapi saing dia ni dia bela sungguhlah, bela. Oh dah saing dia mari ke rumah dia tak kira dah. Tak cukup pitih dia beretai lagi. Nak pergi makan ke saing dia. Mak dia tak ada berah, dia tak gaduh. Mak dia sakit tak ada gaduh, dia pergi hospital. Tu nak royak kata anak. Nak royak kata anak ni siapa tangga tu nak royak. Oh dengan saing dia bela sungguh dengan bela sungguh. Mak dia tak padu. Mak dia tak berdoli dak. Dia tak cara ke mak dia. Ada makan, tak ada makan sudah. Nak mapuh ke mapuh lah mak dia. Asalkan dia dengan saing dia tak apa. Oh dia bela saing dia. Hari ni ada kedak hak Nabi dek royak ni. Hari ni di saat-saat lah ni. Nak royak kata Nabi. Ni alamat kiamat ni. Hadis ni tergolong pada golongnya alamat kiamat. Ya Nabi cerita 15 perkara. Hanya Nabi kata kalau buat 15 perkara ni segera bala. Tapi memang benda ni benda alamat kiamat. Nak royak kata kita duduk di penghujung dunia ni, keadaan umat di hari ni, manusia di hari ni tak kenal dua ibu bapa. Tak kenal dua bapa. Deraka habis-habis deraka nak royak kata tak ada dah. Tak ada yang paling deraka yang lebih kejam, tak ada dah. Anak yang deraka dua ibu bapa hari ni royak. Keadaan di rumah kita di hari ni, suasana di kawasan kita, di tempat kita ni. Ni nak ayat di hari ni. Bukan setempat, bukan semana dak. Ni keadaan nak ayat. Keadaan di hari ni dahsyat sekali. Apa ni bunuh ibu, bunuh bapa nak ayat. Apa habis dah lah. Deraka tak ada dah. Dalam Quran tu ayat wala taqullahuma uf. Mu jangan jawab mulut kata ya. Tu ya tak leh gi dah nak ayat tu. Deraka dah. Sedangkan hari ni Allah katak ibu, pukul ibu, bunuh ibu, semelih ibu nak ya tu. Hari ni banyak mana Allahu Akbar. Ya Allah mula tahu ya Allah, hamba-hamba-Mu ya Allah banyak hari ni ya Allah. Hamba-hamba-Mu yang deraka kepada-Mu dan deraka pada dua ibu bapa dia ya Allah. Dia tak sedar ya Allah, kata ibu dia maha setara mana ya Allah. Dia tak tahu jalan syurga ni jalan syurga ni ibu dia ya Allah. Allah tak ada ya Allah. Ni nak ayat hari ni hamba-Mu ya Allah. Yang ketujuhnya Nabi kata wajafa abahu. Yang ketujuhnya Nabi kata wajafa abahu, dan menjauh diri daripada ayah. Kita panggil kata dengan pok tak masuk dekat. Tu bahasa kecek kampung kita. Dengan mek dia, dengan ibu dia, dia deraka. Dengan saing dia, kawan dia bela. Tapi dengan pok dia, dengan ayah dia tak masuk dekat. Ni tengok Nabi kata betul tak dah hari ni. Kita bersuluh biar terang-terang. Cuba tengok molek hari ni keadaan hak Nabi royak ni. Ada berlaku tak lagi di tempat kita ni? Ada tak lagi masyarakat kita jadi gini? Allah, Nabi royak ni sebutir nak royak tu. Bukan kata 25%, 50% tak. 1% nak royak kata di hari ni macam Nabi royak dalam hadis ni lah keadaan tu. Ni nak royak tu muda-mudi hari ni anak terhadap dua ibu bapa. Anak terhadap dua bapa hari ni royak. Tak masuk dekat dengan pak. Ada pak lari kau tu. Tak masuk dekat. Kalau mak dia, kalau ibu dia nak ya tak watir tak aku. Pakai masuk tu kau beraing. Hak mulut tak nak kecek dah hak mulut ni. Hak kata mulut, jawab mulut ni Allahu Akbar. Kadang-kadang kita berasa serius dengar menyupah ke ibu dia. Ikut tubik di mulut dia. Anjing babi nak mapuh bengong. Allahu Akbar. Tuhanlah tahu seorang anak bila deraka macam ni nak ayat tu. Habis. Tak ada dah. Ni nak ayat kata. Padahal Tuhan buh neraka pun nak ayat. Tuhan buh neraka. Kalau Tuhan ada royak dalam hadis lah. Allah yudkhilahumul jannata. Bahawa Tuhan tak masuk syurga orang ni. Tuhan tak masuk syurga tak orang pasal ni ayat tu. Orang yang deraka kepada dua ibu bapa. Ni.
wa uququl walidain. Orang yang deraka dua ibu bapa. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, pemuda-pemudi kita semua royak. Hani babo besar, babo royak sebagaimana Nabi duk royak dalam hadis dia. Tuhan duk royak dalam Quran dia. Ibu bapa ni utama sekali dalam hidup kita, tak ada dah. Selain daripada Allah, selain daripada Rasul, ialah ibu bapa kita. Adik-adik, ibu bapa kita, sayalah kepada ibu bapa kita. Jangan menderaka, jangan menderaka, jangan menderaka. Jangan mengkata apa-apa dengan ibu bapa. Baik mu dia, jangan kata gapo. Ingat molek, ucaplah maaf, minta maaf kepada ibu bapa banyak. Mintalah maaf kepada dua ibu bapa banyak. Bimbang-bimbang takut kita silap sikit sebanyak dalam hati kita tak comel dengan dua ibu bapa. Hidup kita sengsara. Hidup kita panggil kecewa. Hidup kita nak rakyat tetap berjaya sampai bila-bila. Dunia menggagal, akhirat sama telah dah. Hani janjian Allah Subhanahu taala. Janjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, ni lah keadaan nak ayat kata. Hak Tuhan duk cerita, hak Nabi duk cerita. Kita nak gapo lagi di hari ni? Adik-adik kita nak gapo lagi kita hidup di hari ni? Kita nak gapo? Selain pada tu nak gapo lagi anak-anak penuh deraka kepada Allah Subhanahu taala. Dan mu deraka dua ibu bapa mu tak nak kecek dah. Habis. Bila mu deraka dua ibu bapa mu ni, deraka kepada Allah, deraka kepada Rasul. Hani puca mu deraka kepada dua ibu bapa mu. Dan aku yang ke-8. Ini pun satu benda juga yang Nabi cerita masuk dalam di dalam hadis dia ni, nak rakyat kata benda ni benda besar juga di akhirat lagi akan datang. Tu. Apa tu? Mendatangkan bala juga hak Nabi cerita. Apa Nabi kata? Yang ke-8, aku yang ke-8-nya wartafa'atil aswatu fil masajidi. Nabi kata mengakakkan suara-suara di dalam masjid. Ni ibu-ibu ingat molek deh. Hak ni banyak sekali ni. Utama sekali orang Tino. Kaum ibu nak ayat orang Tino ni. Jadi tak boleh kita nak geger dalam masjid. Kita nak akak suara, nak berderah suara dalam masjid, tak boleh. Kita mesti kena hormati masjid, tempat ibadat kepada Allah Ta'ala. Ni nak ayat tu besar tak besar. Jadi Nabi masuk juga. Perkara ni dia dalam hadis 15 perkara ni. Dilarang juga. Disegera bala juga. Disegera bala juga nak ayat kata. Apa tu? Bila geger dalam masjid. Bila kita geger dalam masjid. Padahal dalam masjid ni nak ayat kata banyaklah orang tak reti ni. Kadang-kadang hak reti dah tu pun duk melahung lagi. Lebih-lebih orang Tino dia, orang Tino. Bukan nak kata orang Tino dah. Bukan nak kata kaum ibu dah. Hodok dapat di serolik-rolik tempat mana-mana lagu tu lah. Bila dia beripung sampai 4-5 orang, 10 orang, mula bunyi sepa dengan madu dah. Bunyi sepa dengan madu dah. Lepas tu kau bunyi kokak sepa itik telur. Sepa itik telur dah. Kena pakat duk bari. Duklah sejik duk bari setel dunia. Mung duk royak gotu, aku duk royak go ni pisah mari duk bari dalam masjid. Jangan. Mu akak suara, aku akak suara. Aku tak dengar mu derah, aku derah lagi. Ni nak ayat tu, keadaan hak Nabi larang kita nak ayat tu. Jadi benda ni satu perkara yang Nabi marah juga. Yang mendatangkan panggil bala. Ni hak nampak sekali ya amor lah. Nah, amor duk tengoknya di bulan Ramadan, di bulan puasa. Nah, di bulan puasa ni nak ayat kata benda ni banyak sekali. Amor duk tengoknya. Banyak kena tu. Allah di bulan puasa kok bila mari nak terawih kok. Sebelum pada terawih tu kok bunyi sepengah hayat telur dah. Kokak. Sudah buka puasa mari nak sembahyang terawih tu kok bunyi nak ayat tu. Bunyi nak ayat tu. Apa tu dalam masjid? Mari awal-awal pun mari duk bari, lepas tu pakat duk mengilah lah. Jangan.
Bulan puasa ke, bulan tak puasa ke, tak ada kira. Tak ada kira nak ayat kata. Jadi kita kena jaga benar-benar benda ni. Satu larangnya di dalam Islamnya, jangan kita akakkan suara kita derah dalam masjid. Walaupun kita kecek benda agama, kalau tak agama tu utama lagi. Benda dunia, benda apa tu utama lagi. Bahkan hak tu sangat-sangat dilarang. Bahkan nak jadi musnahkan amalan kita bila duk kecek benda dunia di dalam masjid. Ni duk cerita kata kalau hak agama sekalipun, jangan duk melaung-laung, jangan duk geger. Jangan duk memanggil kat dalam masjid tu. Kadang-kadang orang kita Allahu Akbar. Weh, buat apa? Ni tak boleh nak ayat tu. Tak boleh. Dalam masjid kita kena jaga sekali. Kalau kita kecek pun, kita bisik-bisik gitu ya. Kecek kokoh, jangan duk nyaring ke suara kita. Ni nak cerita kata akar yang ke-8. Kita akan masuk pula akar yang ke-9. InsyaAllah akar yang 9 ni akar yang akhir pada malam ni, insyaAllah ta'ala. Apa nama akar yang ke-9 ni? Wa kana za'imul qaumi arzalahum. Ni pun kalau babo tak cerita benda ni dengan secara betul-betul bahasa kampung, kita tak tahu juga ni. Tu. Kalau kita tak terjemuh dengan bahasa kampung tu, kita tak tahu benda ni. Wa kana za'imul qaumi arzalahum. Bahasa kita kata ketua pemimpin, ketua zaim, ketua rakyat. Tu zaimul qaumi. Wa kana zaimul qaumi adalah ketua kaum, ketua kumpulan, ketua kampung. Kaum ni satu kampung orang panggil kaum. Satu tempat orang panggil kaum. Berbilangi-bilangi manusia ramai tu, maka adalah ketua. Nabi kata adalah ketua bagi kaum, ketua bagi rakyat ni arzalahum, terlebih hina daripada kaum. Tak faham lagi tu. Tak faham. Ni hak Nabi royak ni. Nyata hari ni, nyata berbaris di hari ni. Nabi kata ketua bagi kaum, ketua bagi rakyat ni lebih hina. Ketua tu lebih hina daripada rakyat lagi. Tak nampak lagi tu. Duk jadi sama-sama. Kita panggil ketua ni teruk pada rakyat lagi. Teruk ke mana? Teruk belaka-laka lah. Tua jadi ketua. Ni nak ayat Ibrahim ni. Tua tu jadi ketua, tapi lebih rakyat pada ketua. Lebih ke apa? Lebih lagi panggil di segi ilmu pengetahuan, di segi kepandaian di dalam mentadbirkan, iaitu rakyat-rakyat. Ni hak nyata sekali nak ayat tu. Kita kecek mudah-mudah panggil apa? Panggil orang jadi ketua dalam kampung tak reti, lebih tak reti daripada rakyat lagi. Lebih rakyat lagi. Tidak? Terlebih hina daripada kau. Yang ni lebih tak molek daripada rakyat lagi. Teruk benar. Pak kita suluh hari ni nak ayat tu. Hak Nabi duk royak ni. Orang jadi ketua orang. Ingat molek nak ayat ni. Nak faham hadis Nabi ni lah. Pak kita suluh tengok lah. Tak ada kata siapa-siapa dia. Kita suluh tengok hak Nabi kata ni berlaku ke tak di tempat kita. Orang jadi huwana, orang jadi pu pukra, orang jadi pu borihan, lebih teruk, lebih tak reti, lebih dogo daripada rakyat lagi. Rakyat lebih molek daripada dia lagi. Molek apa? Ilmu molek rakyat. Pandai bijak lebih rakyat. Dia tak ahli, tak apa. Tapi dia jadi ketua. Ni Nabi royak noyak. Ning alamat kemat noyak tu. Kalau ada di hari ni lagu ni, berarti hari ni dah pun ada dah alamat kemat. Betul tak? Ibu-ibu, ayah-ayah. Betul tak?
Orang jadi puborihan ni tak pandai. Hak pandai tu benar tak apa hak pandai tu. Dia ni jadi puborihan dia ni. Dia ni jadi nayuk. Dia ni jadi tok nebeh. Dia ni jadi tok kemeneh. Dia ni jadi oboto. Dia ni jadi tok tok ime. Dia ni jadi tok khotik. Hanya panggil orang tok ni orang puborihan dalam kampung. Anak rakyat dalam kampung. Tu. Maka orang jadi tok ni tak pandai. Cawo daripada anak lagi. Daripada anak rakyat dia. Ada ke tak hari ni lagu tu? Kaum dia, rakyat dia ni lebih aling pada dia lagi. Ngaji cuk perinjatu, ngaji cuk perinjait, bana bijak. Tapi tak boleh jadi gapo, tak boleh jadi gapo. Pahado jadi wana, Allah tak pandai gapo. Hangena boleh dia. Boleh dia kerana dia duit banyak, dia duit banyak. Boleh duit banyak. Lepas tu dia pandai ke? Tak pandai lah dia. Dengan rakyat, lebih rakyat lagi. Rakyat lebih aling pada dia lagi. Dia tak pandai. Ni Nabi raya. Ada ke tak lagu ni hari ni? Tak ada kira siapa dia. Mu tak ada tak cung siapa dia. Tak nak ya. Nak suluh hadis Nabi dengan keadaan masyarakat kita di hari ni. Ada ke tak Nabi kata gitu? Ketua orang tak pandai daripada anak rakyat. Lebih anak rakyat lagi. Pandai anak rakyat lagi daripada ketua. Ada ke tak di hari ni? Tu. Dalam hadis ni dia kata wa kana za'imul qaumi arzalahum. Adalah ketua kaum, ketua puak saat ni tu. Rakyat saat ni tu arzalahum, terlebih hina daripada mereka itu. Lebih hina, lebih rendah, lebih perih daripada anak rakyat. Dia ni ketua tapi perih daripada anak rakyat. Kena lebih rakyat berlaku. Ilmu lebih rakyat, bijak lebih rakyat. Tapi rakyat jadi rakyat tak boleh jadi ketua. Dia jadi ketua. Tapi tak pandai gapo jadi ketua tak pandai. Ni ada tak hari ni? Tu hadis Nabi royak tu. Nak faham hadis Nabi maksudnya lagu tu. Ada ke tak benda ni? Kalau ada berarti alamat kiamat ada dah. Kalau ada berarti ialah bala akan turun pada kita. Tu nak royaknya. Kalau ada pasien tu bala, tunggu bala, tunggu bala. Gini orang jahil meretah orang alim. Orang pandai, orang bodoh meretah orang pandai, orang pandai. Tu balik itu manggil tu. Tu nak royak kata tu. Sebenarnya kena orang pandai meretah orang jahil. Ni tak orang jahil meretah orang alim. Ni ada ke tak hak Nabi kata, hak Nabi kata gitu dalam masyarakat kita. Seluruhnya nak royak kata. Ni nak faham hadis Nabi ni. Nak royak kata. Ni tengok dah hari ni. Ada ke tak ada nak royak kata. Tu habislah situ. Insya-Allah akal yang ke-10. Wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi. Ni pun perlu tengok juga akal yang ke-10. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian. Itulah pengajian kitanya baru sampai di angka yang ke-10. Insya-Allah minggu depan ni kita akan cerita seterusnya hingga sampai habis 15 perkara. Maka sebelum ke hadis kita ni, amu akan cari pula ayat Quran apa pula yang Tuhan duk cerita dalam Quran dia, perkara-perkara yang sakut paut dengan kehidupan kita di hari ni. Baik hidup kita dunia juga hidup kita di akhirat lagi akan datang. Itulah lebih kurang pada malam ni ibu-ibu, ayah-ayah. Di ruangi Babo channel kita malam Sabtu insya-Allah jumpa dengan amu lah. Jam pukul 8 lebih kurang lah kata uzur apanya, tak lewatnya gitulah. Maka malam ni setakat itulah dulu perjumpaan kita, pengajian kita pada malam ni. Semoga Allah Ta'ala lanjut lagi usia kita, we boleh mengaji lagi, dan supaya kita ni terbebas daripada penyakit virus corona. Allahumma amin ya Allah. Jauhlah kami dan sidang penonton sekalian yang ikuti kami semua berapa orang di malam ni, ya Allah, menjauhlah daripada virus corona ya Allah, dan lain-lain lagi ya Allah, penyakit lain lagi ya Allah. Bagilah kesihatan kepada kami di malam ni ya Allah, dan seterus lagi esok dan lusa sampai kami ni boleh mengaji seterusnya sampai akhir hayat ya Allah. Jauhlah kami daripada virus corona atau penyakit atau ni COVID-19 ni ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم اجعلنا صحة وعافية. اللهم اجعلنا صحة وعافية. اللهم اجعلنا سلامة في كل حال. اللهم اجعلنا سلامة في كل حال. اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا وغيره من الأمراض ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا وغيره من الأمراض ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين.